stabil, yang tidak menentu. Ada negara yang berjaya mengawal wabak ini dengan baik, ada negara yang gagal mengawal wabak ini, menyebabkan ramai rakyatnya yang dijangkiti wabak ini. Yang kita lihat, untuk mengerjakan haji dan umrah pun sekarang ni pelbagai syarat yang dikenakan kepada mereka yang ingin mengerjakan ibadah haji dan umrah, yang mana syarat-syarat itu sebenarnya tidak wujud pun sebelum adanya wabak COVID-19 ini. Walaupun jemaah haji dan umrah tetap ada syarat-syarat dari segi kesihatan, wajib mengambil suntikan anti meningitis dan yang seumpamanya, tetapi apabila wujudnya wabak COVID-19 ini, maka syarat-syarat yang berkaitan dengan wabak COVID-19 ini diperketatkan, diwujudkan untuk mengelakkan berlakunya penularan wabak COVID-19 di kalangan umat Islam yang mengerjakan ibadah umrah. Dan ibadah haji pun untuk 2 musim berturut-turut sangat terhad. Tidak lagi seperti mana tahun-tahun sebelum-sebelum itu, yang mana berjuta manusia mengunjungi tanah suci, Makkahul Mukarramah dan Al-Baniyatul Munawwarah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah pada musim haji. Tapi sejak 2 tahun kebelakangan ni, tahun 2020 dan tahun 2021, jumlah jemaah haji pada musim yang mengerjakan ibadah haji pada musim haji itu sangat terhad. Sangat terhad. Dan untuk musim haji tahun 2022 nanti kita tidak tahu apakah keadaan yang akan berlaku. Jadi ini yang Nabi SAW sebut sebagai al-harji, keadaan yang huru-hara. Bukanlah huru-hara itu semestinya keadaan kacau bilau, berlaku peperangan, berlaku pembunuhan di sana sini. Tidaklah seperti itu, Tapi keadaan huru-hara ini boleh juga dikatakan keadaan yang tidak stabil, di mana manusia nak bergerak ke mana-mana pun, ada syarat-syarat yang tertentu. Macam kita rakyat Malaysia ingin pergi ke negara luar, dibenarkan hanya atas sebab-sebab tertentu, dan kalau balik pun naklah menjalani kuarantin selama 2 minggu, 14 hari dan sebagainya. Syarat-syarat beginilah yang menyebabkan keadaan itu tidak stabil. Jadi Nabi SAW mengatakan al-ibadatu fil harji, ibadah yang dikerjakan pada masa huru-hara ini, masa keadaan yang tidak stabil ini, ka hijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Maksudnya pahalanya itu, pahalanya itu sama seperti pahala seseorang yang berhijrah untuk berhijrah, maksudnya berhijrah di sini mana berhijrah dari kegelapan, daripada menyembah Tuhan yang lain kepada menyembah Allah yang Maha Esa dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dia, ini maksud dia. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini hadis yang ringkas saja, tidaklah begitu panjang, tetapi maknanya sangat mendalam untuk kita fahami dan kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Maka apa yang ingin diterangkan oleh almarhum Tuan Guru pengarang kitab ini di dalam keterangannya, orang yang mampu beribadah dan menunaikan kewajipan agamanya pada saat-saat yang penuh dengan huru-hara dan gangguan dari segenap penjuru, dan mampu mengingati Allah SWT pada saat-saat orang lain lupa dan disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Jadi maksud al-harji di sini pun boleh difahami bahawa pada akhir zaman nanti manusia ramai yang mengabaikan ibadah. Kalau kita lihat masjid-masjid surau pun sebelum adanya wabak COVID pun tidaklah ramai manusia yang mengunjungi rumah Allah SWT ini, melainkan pada hari Jumaat, melainkan pada solat Jumaat, melainkan pada solat 2 hari raya. Itu sajalah kita boleh lihat masjid penuh dengan manusia. Pada waktu-waktu lain, masjid disunyi daripada deruan manusia. Manusia lebih sibuk, lebih suka berkumpul di pasar-pasar malam, di tempat-tempat, di gedung-gedung perniagaan, di acara-acara hiburan,
acara-acara rekreasi. Mereka lebih suka berkumpul di situ. Mereka kurang gemar untuk berkumpul di rumah Allah SWT. Inilah keadaannya. Sebelum adanya COVID dan pada waktu hari ni lebihlah ketara. Jadi manusia yang mampu beribadah pada saat-saat seperti ini, pada waktu-waktu seperti ini, kata Nabi SAW, mereka akan diberikan pahala seperti pahala hijrah yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin pada zaman Rasulullah SAW. Mana mereka akan dapat pahala hijrah orang-orang muhajirin. Itu yang Nabi sebut kahijratin ilayah, satu yang diterangkan oleh penyusun kitab ni. Dan kita boleh faham hijratun ilayah ni daripada satu sudut yang kita sebutkan sebelum ni tadi. Maknanya orang yang berhijrah, yang mencari kebenaran, maka melakukan hijrah daripada